Waisan untuk cerita ni jujurnya memang mind blown gila bagi. Hey guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Yelah, maklumlah sejak total lockdown diumumkan ni, ramai orang stres, tak tahu nak buat apa dekat rumah. Tapi jangan risau, nama saya Fikri dan hari ni saya akan tolong anda dengan suggestkan dekat anda movie-movie yang best yang boleh ditengok sepanjang total lockdown kali ni. Tak adalah bosan je kan duduk rumah. Okay, so without further ado, jom kita tengok movie apa yang Fikri nak recommend dekat korang. So ada list dah kat sini. So kita baca je macam biasa. Okay, yang pertama sekali Fikri ada filem Cruella. Cruella ni merupakan filem tahun 2021, diarahkan oleh produksi Disney. Bagi Fikri, filem ni agak best, family friendly. Walaupun dia family friendly, dia tak adalah macam terlalu berat sampai orang semua macam susah nak faham. Dalam masa sama, dia tak juga terlalu ringan. Ada konflik dan ada plot yang sangat-sangat menarik untuk cerita ni. So bagi Fikri, dia sangat sesuai untuk semua umur. Tak bosan, tak ngantuk. Cuma maybe agak lama lah. So dia agak draggy sikit. Fikri ratekan cerita ni overall 8/10. Solid 8. Yang kedua, kita ada filem Daulat. Daulat ni filem Melayu yang viral tahun lepas, tapi Fikri rasa orang tak tahu sangat lagi pasal filem ni. So Fikri nak promote filem Daulat ni sebab dia cerita pasal politik di negara kita. Sama ke tak sama dengan politik yang sekarang? Tak tahu. No comment pasal cerita tu, bab tu. Tapi overall Fikri rasa sangat-sangat best dan sangat-sangat entertaining. Lagi-lagi kalau anda jenis orang yang memang faham ataupun involved dengan politik di negara kita. Orang yang tak involved pun tak apa, tengok sekadar for fun. Very very best. Fikri recommendkan dekat korang dan Fikri rate dia 8.8/10. Dan tiga, Fikri ada juga tengok filem Great White. Great White ni macam ala-ala filem Jaws ataupun filem Piranha macam tu. Cuma basically Great White ni khusus untuk Great White Shark. So basically macam tu je lah, macam filem Piranha, filem Jaws kan, cerita pasal dekat laut, survival and all that. Bagi Fikri dia macam agak typical jalan cerita dia. So dia macam tak ada nak kata kosong. Cuma bagi Fikri filem Great White ni sesuai lah untuk orang yang memang minat survival dekat laut dan sebagainya. So untuk orang yang macam penonton biasa macam Fikri tak berapa enjoy sangat. Sebab bagi Fikri, macam Fikri cakap tadi, dia macam typical. Dia tak ada benda yang membezakan dia dengan filem-filem survival dekat laut yang lain. Tu Fikri rasa macam tapi overall best je untuk tengok. Alang-alang bosan kan, Fikri ratekan dia 5.6/10. Okay, filem yang keempat, Fikri ada filem yang best gila untuk orang yang minat action. Bagi Fikri pun personally seronok gila tengok cerita ni, iaitu filem Wrath of Man. Wrath of Man ni lakonan daripada Jason Statham. Kalau siapa yang kenal Jason ni, memang seorang yang sangat-sangat orang kata digemari lah dalam filem-filem aksi. Dan sekali lagi bagi Fikri, dia perform gila dalam filem ni. Dan filem ni secara overall pun sangat-sangat menarik sebab dia macam orang kata action yang ada tujuan. Dia bukan action yang ganas-ganas tak ada tujuan. Tak, dia memang ada tujuan. Dan bagi Fikri, itulah yang membuatkan dia lebih seronok. Apa tujuan dia, apa motif dia, apa yang berlaku dalam filem Wrath of Man ni, korang sendirilah kena tengok. Dan bagi Fikri overall memang best lah. Sumpah superb gila dia punya action level, action skills dia memang another level lah. Fikri ratekan Wrath of Man ni 8.6/10. Dan yang kelima, Fikri ada filem Run. Filem Run ni merupakan filem yang keluar pada tahun 2020. Dan personally Fikri rasa Fikri suka juga dekat filem ni sebab jalan cerita dia lain daripada yang lain. Dia bertemakan psychological thriller. Fikri suka lah cerita-cerita psychological thriller ni sebenarnya. Cuma bagi Fikri ni pun like another level of psychological thriller lah. Dia langsung tak klise. Dan apa yang berlaku dalam filem ni bagi Fikri like one in a million lah. Fikri rasa benda ni tak berlaku dekat orang lain. Tapi dengan cerita filem ni juga ada ikut-ikut filem lain. Itu I'm not sure, but overall Fikri rasa filem Run merupakan filem yang memang dah viral dan memang patut ditonton pun. Overall Fikri bagi dia rating 8.8/10. Next, kita ada filem Soul. Filem Soul ni merupakan filem animation. Dia pernah juga viral tahun lepas rasanya, tapi viral dia viral yang tak bising. Orang tak bercakap sangat pasal filem Soul ni. Orang just cakap filem Soul ni dia merupakan filem yang deep. Dia ada hidden message
yang dia nak sampaikan dekat orang ramai, dan hidden message tu sangat sesuai untuk orang dewasa, adults, bukan kanak-kanak saja. So overall bolehlah juga tengok filem Soul kalau korang suka filem yang deep, at the same time animation. Fikir ratekan filem Soul solid 7. Next kita ada filem Underwater yang keluar pada tahun 2020. Filem Underwater ni dia bukan macam filem survival air yang tipikal. Macam tadi kan kita ada filem tipikal kan, survival dekat air. Kali ni dia survival dekat air juga, tapi dia bukan tipikal. Kali ni memang based on fiction. So apa yang berlaku dalam air sebenarnya, itu Fikir tak boleh spoil. Korang pergilah tengok filem Underwater ni. Overall sangat-sangat enjoy tengok. Sebab entahlah, bagi Fikir macam enjoy jugalah walaupun dia fiction, tapi dia pengarah director movie filem ni pandai buatkan kita jadi macam anxious. Kita macam nak tahu apa lagi berlaku lepas ni. So overall Fikir ratekan filem Underwater 8.4/10. Okey, untuk filem-filem seterusnya Fikir nak minta maaf terlebih dahulu sebab filem-filem seterusnya ialah merupakan filem K-movie, Korean movie. So untuk orang yang tak minat Korea, I'm so sorry, tapi Fikri sengaja juga nak tengok cerita Korea sebab bagi Fikri diorang pun like ada talent, ada bakat, ada message nak disampaikan. So why not layan kan. So filem yang Fikri nak sebut yang pertamanya ialah filem Recall. Filem Recall merupakan filem yang keluar pada tahun 2021, baru je keluar tahun ni. Dan pelakon yang famous kot, Ko Moon Young, pelakon yang pemegang watak Ko Moon Young dalam It's Okay to Not Be Okay, perempuan tu. So basically filem Recall ni sangat-sangat plot twist, mind blowing. Sumpah tak tipu, korang pergilah tengok. Sebab basically kalau korang baca sinopsis dekat Google, korang akan faham lain tau. Tapi bila korang tengok cerita ni, baru dia akan bagi penerangan yang lain. Dah spoiler sikit lah tu. Tapi overall Fikir rasa enjoy gila filem ni. Dia sekali lagi tak klise, ada lain daripada lain dia punya story, and pelakon ni semua great casting lah. So overall Fikir ratekan dia 8.8/10. Seterusnya kita ada filem yang viral dekat Twitter. Orang cakap pasal filem ni, nama dia Pound. Fikir tak tahu pronounce betul ke tak, tapi dalam bahasa Melayu dia pajak gadai. Pound, P-A-W-N. So Pound ni cerita pasal bagaimana seseorang ni dia pajak gadai anak dia sendiri. Dan anak dia dijaga oleh someone yang lain. Siapa yang menjaga anak dia? Korang kena tengok filem Pound ni. Overall filem ni viral sebab sedih tau. So ready kalau tisu, tapi Fikir tak nangis pun. Fikir macam entahlah, tak tahu, time tengok cerita tu macam biasa je lah, masih lagi mampu menahan air mata. Tapi macam Fikir cakap lah, filem ni mampu menyedihkan bagi setengah orang. Tengoklah filem ni lagi-lagi dengan family, barulah rasa macam family bonding gitu. Overall Fikir ratekan filem Pound ni 7.7/10. Next filem kita ada Mission Possible. Bukan Mission Impossible, tu Hollywood punya, Korea punya Mission Possible. Mission Possible ni dilakonkan oleh girlfriend Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo yang nak pergi daripada Running Man tu. Girlfriend dia siapa tak ingat lah nama girlfriend dia. Sumpah tak ingat. Tapi girlfriend dia lah, girlfriend Lee Kwang Soo berlakon dalam filem Mission Possible. Mission Possible ni awal-awal cerita ni kan, dia macam slow sikit tau. Like 10 minit 15 minit awal dia macam dia tak masuk lagi. Tapi after that memang dia slowly masuk, dan Fikir mula suka lah. Filem ni sebenarnya action, tapi action dia tak padat sangat. Tapi overall Fikir suka sebab dia santai, dia kelakar, dan action tu masih lagi ada walaupun tak banyak. Dan action dia memuaskan hati. So overall Fikir rasa macam cukup-cukup seimbang lah semua. Fikir ratekan filem Mission Possible daripada Korea ni 8.4/10. Next kita ada filem Intimate Stranger. Cuba korang bayangkan suami isteri duduk dekat satu meja, tiba-tiba diorang mula expose rahsia masing-masing. Best ke tak best macam tu? Ada tak rahsia sebenarnya antara suami isteri ni? So basically Intimate Stranger ni merupakan salah satu filem yang viral juga dekat Twitter. Dan overall Fikir macam takut nak kahwin lepas tengok cerita ni. Sebab basically dia macam expose rahsia suami isteri. So basically korang kena tengok lah, kejam ke tak kejam rahsia diorang ni masing-masing, dan sejauh mana benda tu mampu meng-heartbreakkan, menyakitkan hati pasangan masing-masing. Korang tengoklah filem Intimate Stranger ni. Fikir rasa tak sesuai untuk tontonan family, dia untuk orang besar je. Bukan sebab ada sexual content ke apa, no, because the rahsia itself the rahsia yang dibongkarkan merupakan rahsia yang agak untuk orang matang je lah. Untuk orang kecil-kecil macam tak sesuai lah untuk tengok, not healthy. Macam Fikri
Fikir orang yang baru nak membesar tengok ni pun tiba-tiba takut nak kahwin lepas tengok cerita tu. So macam kena hati-hatilah siapa yang tengok filem tu. Okay, Fikir ratekan dia 8/10. So 2 filem yang terakhir Fikir nak recommend kat korang, filem Korea juga. Ini basically untuk sesiapa yang minat Hyun Bin lah. Sesiapa yang minat Crash Landing on You, tengok ni. Hyun Bin dengan pasangan dia berlakon dalam filem The Negotiation. Filem The Negotiation ni tak silap Fikir berlaku sebelum Crash Landing on You. So time ni kita tak tahu lah diorang dah couple ke belum kan. Kena tanya Dispatch Korea lah. Tiba tu tajuk lain. Tapi filem The Negotiation ni merupakan satu filem yang korang boleh nampak the another side of Hyun Bin, pelakon lelaki tu. Sebab kalau dalam filem dalam drama Crash Landing on You kan dia macam romantik apa semua. Dalam filem The Negotiation ni dia jadi ganas babe. Macam aura-aura daddy gitu. So korang pergilah tengok, especially kalau korang minat this couple, Hyun Bin dengan dia punya couple dia lah. Overall Fikir rasa best, padat dengan action dan flow cerita tu berjalan dengan baik lah, berkembang dengan baik. Fikir ratekan dia 8.6/10. Yang terakhir juga filem Hyun Bin yang Hyun Bin berlakon, The Swindler. Kalau tadi dia gaya-gaya daddy, kali ni dia gaya-gaya penipu. Cuma yang bestnya pasal filem The Swindler ni, dia adalah penipu yang menipu penipu. Faham tak? Fikir harap Fikir sebut betul lah. Dia adalah seorang penipu yang menipu penipu. Ya Allah. Terkelu lidah. So overall dah dengar pun menarik kan, seorang penipu yang menipu penipu. So overall dengar pun dah benda menarik, walaupun terkelu lidah tapi dengar pun dah menarik. So Fikir rasa korang patutlah tengok. Fikir rasa filem Hollywood pun ada juga macam ni, tapi Fikir tak pasti, tak sure dan tak tengok lagi. Fikir just tahu je. Tapi Fikir rasa yang The Swindler Korea ni best lah. Dia sangat-sangat best sebab ada sebab kenapa dia menipu penipu. So basically dia merupakan satu perjuangan yang agak menarik untuk kita tengok. Sebab perjuangan dia perjuangan yang ada objektif. Dia ada put meaning lah into the act yang dia buat. Adalah sebab, ada tindakan kenapa dia buat macam tu, dan macam mana cara dia untuk menipu penipu tu yang paling best lah untuk korang tengok. Benda tu yang entertaining sebenarnya. Overall Fikir ratekan dia 8/10. Dengan Fikir sebut movie yang ke-14 tadi, maka berakhirlah movie suggestion untuk kali ni. Korang bolehlah pergi menonton. Selamat menonton semuanya. Oh by the way, kalau korang nak tengok filem-filem ni, korang boleh cari dekat mana-mana laman web yang adalah dekat Google, ataupun boleh juga search dekat Telegram. Masuk je channel-channel yang ada. Dan kalau korang nak lebih banyak lagi movie suggestion, boleh tekan dekat playlist ni. Ada banyak movie yang Fikir dah pernah review sebelum ni. Dan kalau korang nak movie yang spesifik, ada dekat Netflix je, tekan pula video yang bahagian sini. Overall Fikir ucapkan terima kasih sebab tonton video Fikir sampai hari ni. Terima kasih sebab support Fikir. Subscribe, like, dan insyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri semua.